Mohon perhatian bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar, pastikan telefon bimbit hadirin sekalian berada dalam mod senyap dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Adalah digalakkan untuk memakai pelitup muka sepanjang majlis berlangsung. Sidang hari yang dimuliakan, untuk melancarkan pergerakan majlis pada hari ini, izinkan saya membacakan beberapa pengumuman penting. Pertama, hadirin diminta berada di tempat duduk masing-masing sehingga majlis tamat. Dan kedua, hadirin juga dijemput berdiri semasa perakan masuk dan keluar tetamu khas. Sekali lagi saya mohon perhatian para hadirin sekalian, sebelum kita memulakan majlis, izinkan saya menyampaikan taklimat keselamatan IIM. Untuk makluman semua, auditorium ini mempunyai 8 buah pintu keluar ke laluan koridor, iaitu 4 buah pintu di sebelah kiri dan 4 buah pintu di sebelah kanan. Selain itu, terdapat 2 tangga di hujung sebelah kiri dan kanan bangunan ini yang menghala ke kawasan luar letak kenderaan IIM. Sekiranya berlaku kecemasan, sila gunakan laluan keluar kiri dan kanan pintu auditorium secara tenang dan tidak berlari. Semoga amalan keselamatan ini menjadi gaya hidup kita seharian dan majlis berjalan lancar dengan jayanya. Terima kasih. Yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi serta kebolehpercayaan. Ia juga merangkumi tata kelakuan yang melibatkan isu-isu nilai, etika dan pegangan agama seseorang. Integriti merujuk kepada kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu yang berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi. Di Malaysia, penubuhan Institut Integriti Malaysia dilihat sebagai satu komitmen negara untuk menerapkan integriti dan profesionalisme sebagai teras budaya dan membawa visi membentuk masyarakat Malaysia yang beretika dan berintegriti di mana warganya mempunyai nilai-nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh. Ia ditunjangi oleh budi pekerti yang murni dan melibatkan seluruh rakyat Malaysia merangkumi sektor awam, sektor swasta, sektor politik, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat umum. Bulan November merupakan bulan integriti nasional di mana tema yang diangkat pada tahun ini adalah integriti teras keluarga Malaysia. Sempena sambutan Bulan Integriti Nasional 2022, sepanjang November ini, Institut Integriti Malaysia IIM
akan melaksanakan pelbagai program di seluruh negara bagi memupuk kesedaran dan meningkatkan pembudayaan integriti keluarga Malaysia. Selepas 2 tahun, sambutan Bulan Integriti 2022 kini kembali diadakan bagi memperkukuh pembudayaan nilai integriti masyarakat dan nasional. Ia merupakan satu usaha yang sangat penting dalam memastikan usaha negara untuk mewujudkan ekosistem berintegriti dan bebas rasuah dalam organisasi sama ada di sektor awam maupun swasta. Jadi hari ini kita merayakan Hari Integriti Sedunia. Jadi apa yang disebut oleh saudara tadi adalah maknanya integriti adalah satu perkara yang amat luas maknanya dan amat unik dan amat penting dalam kehidupan manusia. Saya dapat tunjuk sebab kandungan MOU yang kita lakukan ini lepas ini akan merangkumi juga latihan-latihan yang berkaitan dengan Section 78 yang berkaitan tentang integriti.
Penganjuran AIGA 2020 merupakan anugerah pertama seumpama yang diadakan di Malaysia. Ia merupakan satu usaha yang sangat penting dalam memastikan usaha negara untuk mewujudkan ekosistem berintegriti dan bebas rasuah dalam organisasi sama ada di sektor awam maupun swasta dapat direalisasikan. Saya amat berbesar hati untuk mencadangkan agar pelaksanaan ini kita wujudkan atau kita besarkan di peringkat nasional insya-Allah pada satu masa akan datang. Mengumumkan ketibaan Div Korhomat diiringi Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razzi, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia. Mohon para hadirin kekal berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku. Para hadirin dipersilakan duduk. Yang Berbahagia Datuk Yeo Wah Chin, Ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Seri Akbar Abdul Sattar, Ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia. Yang Bersa Tuan Muhammad Salin Osman, Ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya binti Wan Muhammad Razzi, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia.
Yang berbahagia Datuk Nur Syam bin Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Yang Berusaha Dr. Faizal Kamaruddin, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Ketua-Ketua Jabatan. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integriti dan salam perpaduan. Saya Nadia Azmin, pengacara majlis bagi penyampaian anugerah Gangsa dan Sijil Penyertaan bagi Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah AIGA 2022. Sidang hari yang dihormati sekalian, terbang si helang di hujung salang, hinggap berdua di dahan sena. Menara integriti gah gemilang, selamat datang buat semua. Untuk makluman para hadirin, Majlis Penyampaian Anugerah Integrity Governance dan Anti Rasuah AIGA 2022 peringkat kebangsaan bagi Anugerah Gangsa dan Sijil Penyertaan merupakan program flagship anjuran Institut Integriti Malaysia dan sebagai sebuah pengiktirafan kepada sektor awam dan juga swasta dalam usaha membudayakan integriti dan memartabatkan tata kelola yang baik. Sidang hadirin sekalian, bagi memuliakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan bermunajat, memohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat. Oleh itu, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Qayyum untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, hanya milik-Mu segala pujian dan kemuliaan. Di tangan-Mu segala kekuasaan dan kekuatan, kudrat dan iradat-Mu tiada had dan sepadan. Kami sekalian hamba-Mu yang berhimpun pada hari yang bersejarah ini, sempena Majlis Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah AIGA 2022. Semoga dengan adanya penganugerahan ini dapat meningkatkan serta memudayakan lagi ekosistem, integriti dan tata kelola baik di setiap peringkat, organisasi, jabatan dan seluruh rakyat Malaysia amnya. Ya Allah, kami amat berharap AIGA dapat menjadi pencetus dan penanda aras kepada semangat baharu negara dalam meningkatkan tahap integriti dan tata kelola bagi sektor awam dan juga pengurusan sektor swasta. Allahumma antal azizul jalil. Jadikanlah Institut Integriti Malaysia IIM jadi sebuah organisasi yang disegani dalam menegakkan amalan dan nilai integriti, khususnya meningkatkan kapasiti dan kompetensi sektor awam, sektor korporat dan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama berkaitan integriti dan tata kelola. Semoga pendekatan dan usaha yang dilaksanakan oleh Institut Integriti Malaysia IIM ini dapat memperkasakan peranannya sebagai peneraja utama pembudayaan dan penerapan nilai-nilai integriti serta menyokong dan mendukung kerajaan dalam memperjuangkan dan membudayakan agenda tata kelola negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga memohon jadikanlah diri, keluarga dan negara kami ini sentiasa di dalam keadaan aman dan damai, makmur dan bahagia serta dijauhkan daripada segala kekacauan, musibah dan penyakit berjangkit, khususnya penyakit COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Muhammad Qayyum Salim atas bacaan doa sebentar tadi.
Sidang hadirin hormati, tanpa melengahkan masa sebagai pembuka pesada majlis kita pada hari ini, izinkan saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan tayangan montaj bersempena Majlis AIGA 2022. Institut Integriti Malaysia sebenarnya telah pun ditubuhkan lebih kurang 18 tahun yang lepas sejak daripada tahun 2004 dan ianya merupakan satu syarikat limited by guarantee CLBG di bawah Kerajaan Malaysia. Peranan IIM Institut Integriti Malaysia sebenarnya adalah sebagai peneraju utama bagi pembudayaan, penerapan dan pemekasaan nilai-nilai murni integriti dan tadbir urus governance bagi rakyat Malaysia. AIGA secara rintis telah dilaksanakan pada tahun 2021 hanya di satu negeri sahaja pada ketika itu. Saya melihat potensi AIGA ini dan anugerah integriti governance dan anti rasuah ini kini telah pun dilaksanakan di peringkat kebangsaan pada tahun ini dan telah pun dilancarkan pada bulan Mei oleh Yang Bahagia Tan Sri Pengerusi IIM iaitu Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Jadi ianya adalah merupakan satu pendekatan pengiktirafan penghargaan kepada sektor awam dan swasta yang menzahirkan komitmen mereka dalam pembudayaan dan pengamalan integriti tadbir urus terbaik. InsyaAllah tahun ini dengan lebih kurang 116 penyertaan iaitu amat memberangsangkan sekali. Kita dapati the line up is very competitive lah. Proses penilaian tu kita akan melibatkan berpelbagai organisasi sebab ianya adalah berdasarkan ISO 37001 dan juga kriteria yang berkaitan. Inisiatif IIM terutamanya dalam AIGA ini adalah merupakan satu program yang cukup baik, terutamanya dari segi memberi pengiktirafan kepada mereka yang telah membuat banyak aktiviti untuk memerangi rasuah, meningkatkan integriti untuk membersihkan negara kita ini. Ini adalah membudayakan integriti, satu nilai yang perlu diterapkan, yang perlu diinternalisekan bagi setiap warga di dalam sebuah agensi. Jadi secara tidak langsung ini akan memberi signal kepada mereka globally, right, untuk memberi kita perception yang positif. Jadi apabila kita adakan award anugerah sebegini, dia akan beri peluang kepada organisasi termasuklah syarikat korporat untuk bertanding untuk mempertingkatkan lagi prestasi mereka. Jutaan tahniah kepada semua para pemenang Anugerah Integrity, Governance dan Anti Rasuah AIGA 2022. Semoga bertemu kembali dalam AIGA 2023. Dengan tayangan montaj itu tadi, amat jelas pelibatan penuh dari semua peringkat agensi sepanjang AIGA 2022 berlangsung. Tahniah dan syabas diucapkan. Sidang hadirin sekalian, seterusnya majlis diteruskan dengan ucapan aluan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia. Dengan ini, majlis dengan penuh takzim mempersilakan berbahagia Datuk Wan Suraya, Wan Muhammad Razzi bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan berbahagia Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Nadia, saudari pengacara majlis. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada ahli-ahli lembaga pengarah Institut Integriti Malaysia, Yang Bahagia Datuk Yau Wachin, Yang Bahagia Datuk Seri Akbar Sata, dan juga Yang Bahagia Datuk Nur Syam binti Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, dan yang berusaha Dr. Faizal bin Kamarudin, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Beliau baru sampai. So I hope you can take a breath. Ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media yang bahagia, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya kita dapat sama-sama berkumpul pada majlis petang ini. Selamat datang ke IIM bagi tuan-tuan dan puan-puan bagi meraihkan penyampaian anugerah gangsa dan sijil penyertaan bagi anugerah Integrity, Governance dan Anti Rasuah 2022 peringkat kebangsaan. Para hadirin yang saya kasihi, bagi mereka yang masih tidak mengenali kami, IIM adalah agensi yang telah dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kapasiti dan kompetensi sektor awam, syarikat milik kerajaan, JLC dan sektor korporat berkaitan integriti, governance dan anti rasuah, menerusi perkhidmatan konsultansi, instrumen penilaian dan program advokasi dan latihan. Adalah menjadi peranan IIM untuk membangunkan keupayaan dan kecekapan sektor awam dan korporat bagi membantu negara dalam merealisasikan objektif untuk menjadi sebuah negara yang dikenali kerana integritinya dan bukannya rasuah. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah ataupun JAKMA yang bersidang pada 19 September 2022 tahun lepas telah pun memberi perakuan dan kelulusan agar peranan IIM dikembalikan kepada objektif penubuhan asal, iaitu memperluaskan penghayatan budaya berintegriti tinggi dan memfokuskan kepada pemantapan etika dalam kalangan semua anggota masyarakat. Justru itu, peranan IIM kini telah diperkukuhkan berdasarkan 3 fungsi utama, iaitu pendidikan, advokasi dan latihan, penyelidikan dan penerbitan, dan kerjasama strategik. Pelancaran Pelan Anti Rasuah Nasional NACP pada 29 Januari 2019 telah memberikan impak yang signifikan terhadap fungsi IIM melalui penawaran produk dan perkhidmatan seperti Pelan Anti Rasuah Organisasi OECP, Pengurusan Risiko Rasuah CRM, Anti-Bribery Management Systems ABMS, ujian psikometrik, Integrity Assessment Tool serta pelbagai program latihan berkaitan etika dan integriti. Pada tahun lepas 2022, IIM telah melancarkan beberapa produk baru dan inovasi, antaranya modul Section 17A Akta SPRM dan Tata Cara Mencukupi, modul Integriti Penguatkuasa dan modul Comprehensive System Integriti Korporat Malaysia. Sehingga akhir tahun lepas 2022, IIM telah berjaya membantu lebih daripada 200 agensi awam dan korporat dalam memperkukuhkan ekosistem integriti, governance dan anti rasuah masing-masing. IIM juga telah melancarkan projek pembangunan community integrity ataupun dikenali sebagai Community Integrity Building CIB IIM, dan projek rintis ini telah berjaya dilaksanakan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak melalui Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak, Jabatan Premier Sarawak, Unions di 4 buah residensi, iaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Perbandaran Sibu, Majlis Daerah Limbang dan Majlis Pembandaran Matu Daro. InsyaAllah tahun ini program CIB IIM ini akan diperkembangkan ke seluruh negeri Sarawak pada tahun 2023. Pada tahun 2022, buat julung kalinya IIM telah memperkenalkan anugerah Integrity, Governance dan Anti Rasuah yang kita raikan pada hari ini di seluruh negara sebagai satu mekanisme baru untuk mengukur
usaha dan keberkesanan inisiatif integriti dan tata kelola dalam sebuah organisasi. Saya tidak perlu untuk menyenaraikan matlamat AIGA kerana ianya telah kita jelas melihat melalui video yang telah ditayangkan sebelum ini. Tapi apa yang saya ingin katakan di sini bahawa penganjuran AIGA ini akan menjadi acara tahunan flagship program IM dan kriteria penilaian IGAM akan sentiasa ditambah baik pada tahun-tahun akan datang. Antaranya pada tahun 2023, kriteria penilaian AIGA akan diperkukuhkan dengan aspek-aspek baru seperti Occupational Safety and Health OSH, Environmental, Social and Governance ESG, Information Security Management System ISMS dan penilaian tentang customer atau client satisfaction. Selain itu, IM juga sedang bekerjasama semula dengan Yayasan Pahang dan untuk menjadikan Negeri Pahang sebagai tuan rumah bagi Majlis Penganugerahan AIGA Peringkat Kebangsaan pada tahun 2023 setelah kejayaan kali pertama penganjuran AIGA pada 26 Oktober 2021 yang lalu, dan insya-Allah kita akan melihat kemungkinan kita membawa AIGA ke setiap negeri pada setiap tahun. AIGA 2023 akan juga diteruskan sebagai salah satu program flagship dengan penganjurannya diperluaskan seperti yang saya sebut tadi di seluruh negeri-negeri di Malaysia. Sebagai nilai tambah kepada AIGA 2023, IM juga akan melakukan semakan semula dan penambahbaikan terhadap kriteria penilaian sedia ada. InsyaAllah, perancangan untuk AIGA 2023 pada tahun ini akan lebih sistematik dan efisien. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penerima anugerah gangsa dan CJ penyertaan yang diraikan pada hari ini. Semoga dengan penghargaan dan pengiktirafan ini, organisasi tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan inspirasi kepada penyertaan pemegang taruh dan anak-anak syarikat yang lain untuk turut menyertai AIGA pada tahun 2023. Saya amat menghargai iltizam dan komitmen tinggi yang telah ditampilkan oleh pengurusan tertinggi agensi dalam agenda integriti nasional. Dalam suasana yang serba mencabar, sikap integriti, disiplin kerja serta budaya kecemerlangan yang ditunjukkan adalah amat memberangsangkan. Akhir kata, kerjasama baik yang diberikan oleh semua pihak saya sifatkan menjadi teras kekuatan IM untuk terus memberi perkhidmatan yang terbaik kepada negara dalam membantu memperkansakan agenda integriti nasional. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razzi atas ucapan yang begitu bermakna sebentar tadi. Sidang hadirin dihormati, detik yang paling ditunggu-tunggu telah pun tiba. Majlis akan dimulakan dengan penyampaian CJ penyertaan kepada 23 agensi yang telah memenuhi pelbagai syarat sepanjang proses penilaian diadakan. Mohon barisan penerima untuk bersedia di sebelah kanan auditorium. Majlis dengan segala hormatnya menjemput berusaha Encik Muhammad Rais Ramli, Ketua Seksyen Perancangan dan Strategi Korporat bagi menyampaikan CJ penyertaan. Dipersilakan. Dijemput Sarawak Forestry Corporation mempunyai komitmen dalam membudayakan nilai integriti, mengamalkan prinsip tabir urus baik dan membantera segala pelakuan rasuah. Seterusnya, Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis. Program-program yang dijalankan dibuktikan dengan baik seperti program kesedaran yang berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Seterusnya, Polis Diraja Malaysia Contingent Perlis
mempunyai pematuhan yang baik terhadap undang-undang, peraturan, dasar dan polisi oleh semua kaki tangan serta pihak berkepentingan. Seterusnya, Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka mempunyai komitmen pengurusan tertinggi amat baik sepanjang sesi penilaian berlangsung, termasuklah penglibatan daripada ketua-ketua jabatan. Seterusnya dijemput Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Mempunyai pengurusan dokumen yang baik, dokumen yang jelas, mudah untuk diperoleh dan dirujuk. Seterusnya, Plan Malaysia Perlis mempunyai komitmen pengurusan tertinggi amat baik sepanjang sesi penilaian berlangsung, termasuk pelibatan daripada ketua-ketua jabatan. Seterusnya, YP Land Sdn Bhd pembudayaan integriti yang baik bermulanya daripada diri pengurusan atasan sehingga ke kaki tangan bawahan. Seterusnya, YP Mining Sdn Bhd mempunyai keberkesanan dalam program-program yang dijalankan dibuktikan dengan baik seperti program kesedaran yang berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Seterusnya, Kaneka Malaysia Sdn Bhd kerja sepasukan yang baik. Semua bahagian memahami sistem yang dilaksanakan dan berusaha menambah baik kelemahan. Seterusnya, Kota SAS Sdn Bhd kerja sepasukan yang baik. Semua bahagian memahami sistem yang dilaksanakan dan berusaha menambah baik kelemahan. Dan Tanah Makmur Berhad, program-program yang dijalankan dibuktikan dengan baik seperti program kesedaran yang berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Encik Muhammad Rais Ramli atas kesudian penyampaian CJ sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan penyampaian CJ seterusnya dijemput Yang Berusaha Encik Mahumar Gaddafi, Pengurus Besar Kanan untuk menyempurnakan penyampaian CJ. Dipersilakan. Saya mohon para penerima untuk bersedia. Dijemput Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis, komitmen dalam membudayakan nilai integriti, mengamalkan prinsip tadbir urus baik dan berusaha membanteras segala pelakon rasuah. Majlis Perbadaran Segamat kerja sepasukan yang baik, semua bahagian memahami sistem yang dilaksanakan dan berusaha menambah baik kelemahan. Seterusnya, Open University Malaysia mempunyai pembudayaan integriti yang baik bermulanya daripada diri pengurusan atasan sehingga ke kaki tangan bawahan. Seterusnya, dijemput Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis mempunyai komitmen dalam membudayakan nilai integriti, mengamalkan prinsip tadbir urus dan membanteras segala pelakon rasuah.
Seterusnya, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang komitmen dalam membudayakan nilai integriti, mengamalkan prinsip tabik urus baik dan berusaha membanteras segala perlakuan rasuah. Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perlis, pengurusan dokumen yang baik, yang jelas, mudah untuk diperoleh dan dirujuk. Seterusnya, Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, keberkesanan dalam program-program yang dijalankan dibuktikan dengan baik seperti program kesedaran yang berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Seterusnya, Muib Holding Sdn Bhd, pematuhan yang baik terhadap undang-undang, peraturan, dasar dan polisi oleh semua kaki tangan serta pihak berkepentingan. Seterusnya, pengurusan air Pahang Berhad memiliki medium whistleblowing channel yang semakin baik, cekap dan telus dan mudah dicapai oleh kaki tangan dan juga orang awam. Dan Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang, kerja sepasukan yang baik, semua bahagian memahami sistem yang dilaksanakan dan berusaha menambah baik kelemahan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Encik Muhammad Gaddafi atas kesudian penyampaian CJ sebentar tadi. Sekian sahaja bagi penyampaian CJ penyertaan AIGA 2022 dan seterusnya mohon perhatian hadirin, kita akan diteruskan dengan penganugerahan gangsa. Sidang hadirin dimuliakan, berkebaya batik berwarna merah diserikan dengan permata belian. Tibalah masa penyampaian anugerah. Penerima teruja menunggu giliran. Majlis dengan ini berbesar hati menjemput Yang Berhormat Encik Muhammad Saleh Osman, Ahli Lembaga Pengarah IIM Kepentas bagi menyampaikan anugerah gangsa. Dipersilakan. Mohon para penerima untuk bersedia di sebelah kanan auditorium. Dijemput Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Melaka, keberkesanan dalam program-program yang dijalankan berjaya dibuktikan dengan baik seperti program kesedaran yang berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Seterusnya, Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, pengurusan dokumen yang efisien, dokumen yang jelas, mudah untuk diperoleh dan dirujuk. Seterusnya, Pejabat Daerah dan Tanah Termeluh, kerja sepasukan yang baik. Semua bahagian memahami sistem yang dilaksanakan dan berusaha menambah baik kelemahan. Seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Melaka, komitmen pengurusan tertinggi amat baik sepanjang sesi penilaian berlangsung, termasuklah penlibatan daripada ketua-ketua jabatan. Seterusnya, dipersilakan Kementerian Perpaduan Negara, pematuhan yang tinggi terhadap undang-undang, peraturan dasar dan polisi oleh semua kaki tangan serta pihak berkepentingan. Seterusnya, UMP Holding Sdn Bhd,
Pembudayaan integriti berkesan bermulanya daripada diri pengurusan atasan sehingga ke kaki tangan bawahan. Ada wakil daripada UMP Holdings sedang berhad? Seterusnya dijemput Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Keberkesanan dalam program-program yang dijalankan berjaya dibuktikan dengan baik seperti program kesedaran yang berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Seterusnya dijemput Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mempunyai pengurusan dokumen yang efisien, dokumen yang jelas, mudah untuk diperoleh dan dirujuk. Seterusnya Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Kerja sepasukan yang baik, semua bahagian memahami sistem yang dilaksanakan dan berusaha menambah baik kelemahan. Seterusnya Nano Malaysia Berhad mempunyai komitmen pengurusan tertinggi amat baik sepanjang sesi penilaian berlangsung, termasuklah penlibatan daripada ketua-ketua jabatan. Dan Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn Berhad. Pembudayaan integriti yang berkesan bermulanya daripada diri pengurusan atasan sehingga ke kaki tangan bawahan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Encik Muhammad Salin Osman atas kesudian penyampaian anugerah sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah seterusnya. Dijemput Yang Berbahagia Datuk Seri Akbar Abdul Sattar, Ahli Lembaga Pengarah IIM bagi menyampaikan anugerah kepada penerima seterusnya. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Mohon para penerima untuk bersedia. Dijemput Majlis Perbandaran Alur Gajah, pematuhan yang tinggi terhadap undang-undang, peraturan dasar dan polisi oleh semua kaki tangan serta pihak berkepentingan. Saya mohon kerjasama fotografer untuk memberi laluan kepada para penerima untuk menerima anugerah. Dijemput Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, pengurusan dokumen yang efisien, dokumen yang jelas, mudah untuk diperoleh dan dirujuk. Jabatan Pertanian Negeri Perlis mempunyai pembudayaan integriti yang berkesan bermulanya daripada diri pengurusan atasan sehingga ke kaki tangan bawahan. Seterusnya, Majlis Perbandaran Kuala Langat memiliki medium whistleblowing channel
yang cekat dan telus dan mudah dicapai oleh kaki tangan dan juga orang awam. Seterusnya dijemput Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Keberkesanan dalam program-program yang dijalankan berjaya dibuktikan dengan baik seperti program kesedaran yang berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Seterusnya Majlis Bandaraya Ipoh. Pengurusan dokumen yang efisien, dokumen yang jelas, mudah untuk diperoleh dan dirujuk. Seterusnya, KPJ Pahang Specialist Hospital. Kerja sepasukan yang baik, semua bahagian memahami sistem yang dilaksanakan dan berusaha menambah baik kelemahan. Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang. Komitmen pengurusan tertinggi amat baik sepanjang sesi penilaian berlangsung, termasuk pelibatan daripada ketua-ketua jabatan. Seterusnya, Lembaga Perubahan Miri. Pematuhan yang tinggi terhadap undang-undang, peraturan, dasar dan polisi oleh semua kaki tangan serta pihak berkepentingan. Dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Memiliki medium whistleblowing channel yang cekap dan telus dan mudah dicapai oleh kaki tangan dan orang awam. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Akbar Abdul Sattar atas kesudian penyampaian anugerah sebentar tadi. Saya mohon kerjasama para fotografer untuk berada di tempat masing-masing kerana anda telah ganggu tetamu untuk anugerah hari ini. Sidang hari ini sekalian, majlis diteruskan dengan anugerah seterusnya. Dijemput Yang Berbahagia Datuk Yeo Wah Chin, Ahli Lembaga Pengarah untuk menyampaikan anugerah seterusnya. Dipersilakan. Dijemput LKPP Property Sdn Berhad. Pembudayaan integriti yang berkesan bermulanya daripada diri pengurusan atasan sehingga ke kaki tangan bawahan. Seterusnya, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Keberkesanan dalam program-program yang dijalankan berjaya dibuktikan dengan baik seperti program kesedaran berkaitan integriti, governance dan anti rasuah.
Majlis Bandaraya Kuching Selatan, pengurusan dokumen yang efisien, dokumen yang jelas, mudah untuk diperoleh dan dirujuk. Seterusnya, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kerja sepasukan yang baik, semua bahagian memahami sistem yang dilaksanakan dan berusaha menambah baik kelemahan. Seterusnya, Unit Audit Dalam Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor. Komitmen pengurusan tertinggi amat baik sepanjang sesi penilaian berlangsung, termasuklah penglibatan daripada ketua-ketua jabatan. Seterusnya, pemodelan Darul Takzim Sdn Bhd. Pembudayaan integriti yang berkesan bermulanya daripada diri pengurusan atasan sehingga ke kaki tangan bawahan. Dijemput Majlis Perbadaran Pengerang. Pematuhan yang tinggi terhadap undang-undang, peraturan dasar dan polisi oleh semua kaki tangan serta pihak berkepentingan. Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu. Pembudayaan integriti yang berkesan bermulanya daripada diri pengurusan atasan sehingga ke kaki tangan bawahan. Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka. Pengurusan dokumen yang efisien, dokumen yang jelas, mudah untuk diperoleh dan dirujuk. Seterusnya, Pahang Skills Development Center. Keberkesanan dalam program-program yang dijalankan berjaya dibuktikan dengan baik seperti program kesedaran yang berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Dan Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak. Pembudayaan integriti yang berkesan bermulanya dari diri pengurusan atasan sehingga ke kaki tangan bawahan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Yo atas kesudian penyampaian anugerah sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razzi, Ketua Pegawai Eksekutif IIM, ke pentas bagi penyampaian anugerah kepada penerima seterusnya. Dipersilakan Bahagia Datuk KPE. Mohon para penerima untuk bersedia. Dijemput Pejabat Daerah dan Tanah Pekan. Pengurusan dokumen yang efisien, dokumen yang jelas, mudah untuk diperoleh dan dirujuk. Seterusnya, Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, pematuhan yang tinggi terhadap undang-undang, peraturan dasar dan polisi oleh semua kaki tangan serta pihak berkepentingan.
Majlis Perbandaran Jasin, pematuhan yang tinggi terhadap undang-undang, peraturan dasar dan polisi oleh semua kaki tangan serta pihak berkepentingan. Seterusnya, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Keberkesanan dalam program-program dijalankan berjaya dibuktikan dengan baik, seperti program kesedaran yang berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Seterusnya, FGV Holdings Berhad pengurusan dokumen yang efisien, dokumen yang jelas, mudah untuk diperoleh dan dirujuk. Seterusnya, Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor, komitmen pengurusan tertinggi amat baik sepanjang sesi penilaian berlangsung, termasuklah penglibatan daripada ketua-ketua jabatan. Seterusnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, keberkesanan dalam program-program dijalankan berjaya dibuktikan dengan baik, seperti program kesedaran yang berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Mahat Tahfiz Negeri Pahang, kerja sepasukan yang baik, semua bahagian memahami sistem yang dilaksanakan dan berusaha menambah baik kelemahan. Seterusnya, Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu, pembudayaan integriti yang berkesan bermulanya daripada diri pengurusan atasan sehingga ke kaki tangan bawahan. Dan Majlis Perbandaran Muar, komitmen pengurusan tertinggi amat baik sepanjang sesi penilaian berlangsung, termasuk penglibatan daripada ketua-ketua jabatan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razzi atas kesudian penyampaian anugerah sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan sesi bergambar. Majlis menjemput semua hadirin untuk berdiri di tempat masing-masing dan memenuhkan ruangan di hadapan bersama Div-Div Kehormat bagi sesi bergambar bersama. Mohon kerjasama semua.
Terima kasih diucapkan atas kerjasama yang diberikan. Para hadirin dipersilakan duduk. Sidang hadirin sekalian, dengan sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah sudah Majlis Penyampaian Anugerah Gangsa dan Sijil Penyertaan AICA 2022. Majlis sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penerima dan semoga dengan penganugerahan ini dapat memartabatkan ekosistem integriti dan tata kelola baik seluruh Malaysia. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam integriti. Para hadirin dijemput menjamu selera. Jujur dalam usaha, jadikan satu praksi, teguhkan integriti, amanah dalam kerja, elakkanlah rasuah, teguhkan integriti, teguhkan nilai murni, teguhkan niat hati, budaya beretika demi Malaysia, teguhkan nilai murni, teguhkan niat hati, budaya beretika demi Malaysia. Sedia berilah, kukuhnya kerja berpasukan, membina masa depan kita. Jujur dalam usaha, jadikan satu praksi.